Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Hari ini 1 hari bulan 11 2023 bersamaan dengan 17 Rabiul Akhir 1445, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, masih lagi di hujung juzuk yang pertama. Nak habis dah kita ni, nak masuk juzuk kedua dah insya-Allah. Dan tajuk yang kita akan bincang di sini tentang, iaitulah Allah kata orang bodoh, safih. Safih ni orang tak cerdik, yang menolak dakwah Nabi Ibrahim, menolak dakwah Nabi Ismail, menolak dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang cerdik dia akan terima, orang safih dia akan tolak. Isu yang kedua, wasiat Nabi Ibrahim dan Nabi cucu dia, Nabi Yaqub, kepada anak cucu mereka. Kemudian Allah tanya pula tentang, adakah kaum Yahudi hadir ketika Nabi Yaqub nak mati, ketika dia berpesan kepada anak cucu dia supaya kekalkan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Akhir ayat Allah kata, tilka ummatun qad khalat, mereka telah pergi, mereka telah berlalu zaman dia, tetapi yang tinggal lagi amalan yang mereka lakukan. Samalah kita hari ini atas dunia. Waktu kita duduk atas dunia, duduklah lagi. Waktu kita sudah tidak ada, kita tak ada atas dunia, tapi kesan amalan kita berkekalan dalam kubur dan membawa kita ke akhirat, bersama ke akhirat, ia akan menentukan kita layak ke syurga. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Ya Allah, jadikan kita ni ahli syurga dan menjauhkan kita dari neraka. Ataupun orang itu tak layak, na'udzubillah, maka dia jadi penghuni neraka, kekal, yang kafir kekal dalamnya, yang beriman akan keluar balik setelah dihukum dalam neraka yang begitu dahsyat. Jadi para pelajar sekalian, ayat yang kita akan baca bermula ayat 130 berakhir dengan 134. Ana akan baca ayat satu persatu je lah, sebab masa kita sangat terhad, masa kita terhad benar. Jadi kalau kita baca panjang tak sempat, kata orang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Tidak ada orang yang membenci agama Nabi Ibrahim selain daripada orang yang membodohkan dirinya sendiri. Jadi orang bodoh, safih, orang tak cerdik je, yang lawan, yang tak terima agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Kerana sesungguhnya kami telah memilih Ibrahim menjadi nabi di dunia, dan sesungguhnya pada hari akhirat kelak tetaplah dia dari kalangan orang-orang soleh yang tertinggi martabatnya. Jadi ayat ini tuan-tuan kena tengok, dia panggil munasabatul ayah. Munasabatul ayah. Ba'da an zakarallahu subhanahu wa ta'ala annahu ibtala Ibrahim bi kalimatin fa'atammahunna.
Dalam ayat lepas Allah bagi tahu kepada kita, Allah uji Nabi Ibrahim dengan ujian yang berat. Ibrahim lulus, menyempurnakan tanggungjawab itu. Kemudian Allah minta Nabi Ibrahim bina Baitullahil Haram, bina Kaabah yang sampai hari ini tersergam indah, walaupun binaannya telah bertukar dengan binaan Quraisy. Binaan Nabi Ibrahim dia masuk semua. Hijri Ismail pun masuk. Binaan Quraisy dia tak ikut belanja, dia kecilkan sikit. Ni dalam buku Makkah ni ada belaka cerita kita tu. Kemudian Allah perintahkan Ibrahim, mu kena bersihkan rumah aku ini daripada sebarang bentuk kekotoran. Najis yang paling berat sekali, najasatus syirki, najis syirik, itu paling berat. Kemudian segala kotoran yang lain kena bersihkan. Kemudian Allah nyatakan bahawa agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim iaitulah agama yang benar, tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, dan hati bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Ta'ala bawa kepada kita 5 permohonan Nabi Ibrahim alaihi wa ala Ismail as-salatu wassalam. 5 permohonan mereka telah diluluskan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka hari ini amaran daripada Allah kepada sesiapa yang menentang. Wa may yarghabu an millati Ibrahim ay la ahada ya'dil anil hanifiyah. Tidak ada mana-mana orang yang lari daripada jalan yang dibawa oleh Ibrahim, iaitulah agama Islam, illa man kanat nafsuhu safihah, kecuali orang tu seorang yang bodoh, jahilatun ta'isyatun ghairu rasyidah. Mana jahil, bodoh, tak boleh nak, orang panggil tak cerdik. Ialah belaka tu. Itu terjemahan dianya, duduk situ belaka. Jahil, bodoh, tak cerdik, dia panggil package dah tu. Dia panggil package. Jangan duduk main-main kita ni. Maka Allah SWT peringatkan kita jangan jadi bodoh macam orang tu. Ayat ini, ayat yang kita baca saat ni, potongan yang kita baca tadi, tuan-tuan, puan-puan, pencatat tanda, ditafsirkan dengan surah Ali Imran ayat 67 68. 67 68. Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim hanif, maknanya agama yang benar, yang tauhid, murni tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, Allah kata apa? Wa laqad istafainahu fid dunya, kami pilih dia menjadi pemimpin di atas dunia. Ay yu'akkidullahu ta'ala ikhtiyarahu wajtabahu li Ibrahim alaihissalam fid dunya. Allah maklumkan, Allah isytiharkan dia yang pilih Nabi Ibrahim menjadi pemimpin, menjadi ikutan dalam dunia ini. Allah Ta'ala beri hidayah, Allah Ta'ala beri petunjuk, Allah Ta'ala taufik kepada dia supaya beriman dan beramal, sehingga dia dapat title Khalilur Rahman, kekasih Allah, wa Imamul Hanifiyah, menjadi pemimpin yang murni akidahnya, tauhidnya bagi manusia. Ayat ini, potongan ni, walaqad istafaina ni, dihuraikan dia dengan ayat Suratun Nahli ayat 120 sehingga 123. 120 sehingga ayat 123, itu penjelasannya. Baik, kita pergi pada ekor ayat. Wa innahu fil akhirati laminas salihin. Ay inna Ibrahim alaihi salam minal faizin as-su'ada. Nabi Ibrahim termasuk di kalangan mereka yang bahagia, yang ceria, yang mendapat kemenangan, kebertuahan di akhirat. Jadi di dunia dia pemimpin, di akhirat dia bahagia. Wa fir rafiqil a'la ma'a ikhwanihi, bersama dengan para nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain alaihimus salatu wassalam. Ayat ini Allah Ta'ala merealisasikan doa Nabi Ibrahim
sebagaimana Ibrahim berdoa, tulis dalam surah Asy-Syu'ara 83. Ibrahim kata apa? Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, berilah kepada aku hukman, kebijaksanaan, wa alhiqni bis salihin, dan hubungilah aku, masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Siapakah orang soleh? Sahabat-sahabat di Ar-Rafiqil A'la, teman-teman dia yang lain, para anbiya, para mursalin, para syuhada dan para salihin. Ibrahim berada di sana. Apa lagi doa Nabi Ibrahim? Allahu Akbar. Tengok ayat yang ke-131. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, aslim, berserah dirilah kepadaku wahai Ibrahim. Allah perintah Ibrahim supaya tunduk, akur, patuh kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Nabi Ibrahim menjawab, qala aslamtu li rabbil alamin, aku berserah diri, tunduk taat, patuh setia kepada Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Jadi ini sikap Nabi Ibrahim, tak pernah membantah, tidak melengah-lengahkan arahan Allah Azza wa Jalla. Bila Allah pilih perintah Nabi Ibrahim supaya ikhlaskan tauhid dia, murnikan akidah dia, gantungkan hati dia dengan Allah, tunduk dan akur pada perintah Allah Azza wa Jalla, fa ajaba Ibrahimu ala zalika ila zalika ala al-fawr. Ibrahim terus mengatakan aslamtu li rabbil alamin, aku telah serahkan diriku kepada Tuhan sekalian alam. Itu sikap Nabi Ibrahim. Kemudian kita berpindah kepada ayat 132. Dia panggil wasiat Nabi Ibrahim dan juga Nabi Yaqub kepada anak cucu masing-masing. Nah, tengok ayat 132. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bani inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Ibrahim pun berwasiat. Mana apa wasiat? Berpesan, peringat kepada anak cucu dia dengan agama itu kepada anak-anaknya. Dan demikian juga Nabi Yaqub berwasiat kepada anaknya juga. Dalam tafsir kata ahida Ibrahim alaihissalam bihadhil kalimat. Tulis, apakah wasiat Nabi Ibrahim kepada anak cucu dia? Tanda pelajaran. Wasiat dia ayat tadi, aslamtu li rabbil alamin, aku serah diri, tunduk, akur, patuh kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Itu yang diwasiatkan. Wallati tumathilul millatal hanifiyah, kata-kata inilah yang menggambarkan kepada agama yang murni, yang suci daripada sebarang bentuk syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Maka Ibrahim telah berpesan kepada anak dia. Siapa anak dia? Anak dia Ismail, anak dia Ishaq. Kemudian cucu dia juga berpesan, wa kadzalika fa'ala hafiduhu Yaqub bin Ishaq. Yaqub bin Ishaq fa'ahida biha ila abnahi, dia juga berpesan kepada anak cucu dia supaya aslamtu li rabbil alamin, aku serah diri, akur, patuh kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Ayat ini tanda pelajar ditafsirkan dengan ayat surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf ayat 26 sehingga ayat 28. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun
ila akhir al-ayah, tuan-tuan tanda ayat. Apa dia lagi? Apa dia pesan Nabi Ibrahim dengan Nabi Yaqub? Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Katanya, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama Islam ini menjadi ikutan kamu, maka janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam. Tengok nota di bawah. Dalam ayat suci ini Allah Ta'ala memerintahkan supaya berpegang teguh kepada agama Islam, iaitulah agama Allah yang satu, yang telah diwahyukan kepada sekalian nabinya dari Bani Adam, dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kaum Yahudi mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi Yaqub dahulu telah berwasiat pada anak buahnya supaya mereka berpegang teguh pada agama Yahudi, maka turunlah ayat 133 ini, 133 yang akan datang ini, yang bertujuan mendustakan apa yang dikatakan oleh kaum Yahudi itu. Yahudi ni macam-macam lah perangai dia. Dia kata dia anak kesayangan Tuhan lah, dia ni macam-macam. Nabi Yaqub berwasiat suruh ikut Yahudi. Memanglah masa tu Nabi belum datang lagi, suruh berpegang dengan Taurat yang ada di tangan mereka, tapi dia tak pakai-pakai juga. Dia ngenak ya kepada siapa? Kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Dia bukannya, Allahu Akbar, bukannya pakar sungguh apa yang mereka cakap, kan? Bukannya pakar sungguh apa yang mereka kata. Allahu Akbar. Jadi ayat Ibrahim ni, kemudian tengok ayat 133 ni Allah nak cabar pun Yahudi. Mari kita baca ayat. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Demikianlah wasiat Nabi Yaqub. Bukan sehingga yang kamu katakan, bukan sebagaimana yang kamu katakan itu, wahai Yahudi. Dia kata, Yahudi kata Nabi Yaqub pesan supaya ikut Yahudi. Tak. Kamu tiada hadir ketika Nabi Yaqub hampir mati, ketika ia berkata kepada anak-anaknya. Nabi Yaqub kata, apakah yang kamu akan sembah sudah aku mati? Mu nak sembah apa? Mereka menjawab, kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan datuk nenekmu, iaitu Ibrahim dan Ismail dan Ishak, iaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kepadanya lah sahaja kami berserah diri dengan penuh iman. Jadi ayat ini, munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya. Lamma qarrara, Allah Ta'ala dah tetapkan kepada Bani Israel bahawa datuk mereka Yaqub telah berwasiat kepada anak cucu dia supaya berpegang dengan Islam. Tiba-tiba Yahudi putar balik, dia kata tak, suruh pegang dengan Yahudi. Maka Allah tanya, am kuntum syuhada, hal kuntum ya ma'syaral yahud, puak-puak Yahudi, mu ada ke yang kamu mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kamu ni ada ke tidak ketika Nabi Yaqub nak mati? Di waktu nak mati mu ada? Ketika dia berizqala li banihi ma ta'buduna min ba'di, hal syahimtum Yaqub, kamu bersaksi ke tidak ketika Yaqub berpesan itu? Dia tanya anak cucu dia, mukhtabiran lahum, orang panggil ikhtibar, nak uji mereka, ma ayu syai'in sata'buduna min ba'di wafati, kalau ayah tak ada nanti kamu sembah apa? Jadi anak cucu dia
semuanya kata ajaba abna'u Yaqub qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida. Jelas kami akan sembah Tuhanmu, Tuhan atukmu Ibrahim, Tuhan pak saudaramu Ismail, Tuhan ayahmu Ishaq, wa huwallazi la ma'budu bihaqqin siwa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, dipuja dan dipuji selain daripadanya dalam ibadat, dalam permohonan, dalam pergantungan hati hanya Allah. Wa nahnu lahu muslimun, kami bagi Allah Ta'ala mustaslimun, menyerah diri, munqadun, patuh akur kepada arahan Allah, khadi'un li ibadatihi, sentiasa beribadat kepada Allah dengan tunduk, patuh, rokok dan sujud serta mengikut segala peraturan Allah Azza wa Jalla. Jadi jelas kepada kita para jemaah sekalian, itu wasiat Nabi Ibrahim alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam. Jadi Ibrahim ni dia ada berapa jalur. Nabi Ibrahim ni ada berapa lorong? Jawab dia ada 2 lorong. Lorong yang besar sekali, yang pertama dia panggil lorong Bani Israel melalui anak dia Ishaq. Ishaq ni anak kepada mak dia nama Sarah. Ishaq mak dia nama Sarah, isteri pertama Ibrahim nama Sarah. Kamu dia boleh Ishaq. Mula-mula dia dapat Hajar, tak ada anak. Lepas tu mari Hajar, boleh Ismail. Maka Ismail diperintah ke letak Mekah. Lepas tu Sarah boleh Ishaq. Kemudian ada lagi lah isteri, diceritakan bahawa isteri Nabi Ibrahim selepas daripada kewafatan, tak ada dah Sarah pun tak ada, Hajar pun tak ada, Ibrahim kahwin lagi dengan orang Arab. Ada lagi dah 2-3 nama yang disebut oleh ahli sejarah. Kita pun tak nak panjangkan ceritanya, cuma saya nak sebut di sini tentang wasiat Nabi Ibrahim kepada anak cucu dia. Wa wassa bil Islam, Nabi Ibrahim telah berwasiat kepada anak cucu dia. Jadi anak cucu dia, anak dia yang pertama, anak dia Ismail, mak dia Hajar. Hajar ni daripada kabilah Qibtiyah, sebab dia mari daripada Mesir. Hajar mari daripada Qibti. Wahwa akbaru waladihi, anak dia yang paling besar sekali iaitulah Ismail. Waktu dia pindah ke Mekah, Ismail masih lagi baby. Dan ada riwayat ahli sejarah kata lahu sanatan, umur dia baru 2 tahun. Allahu Akbar. Jadi Ismail dilahirkan sebelum adik dia Ishaq 14 tahun. Maklumat ini sebagai orang panggil cerita lah, fakta sejarah, ada dalam kitab tafsir Munir ni, diambil daripada tafsir Qurtubi dan lain-lain lagi lah. Ada kata ini, kalau kata riwayat Israiliyah pun dia tidak memberi kesan kepada akidah, tapi susunan betul. Jadi Ismail lahir sebelum Ishaq 14 tahun. Wa mata walahu mi'atun wa sab'una wa thalathuna sanah. Jadi Ismail ni dia mati umur dia 137 tahun. Wa kana sinhu, waktu ayah dia Ibrahim mati umur dia 89 tahun. Ismail lah yang disebut dengan nama Az-Zabih, anak yang disembelihkan. Itu yang suhunya masyhurnya Ismail, bukan Ishaq. Kemudian mari Ishaq, anak dia jalur Ishaq, Ismail jadi bapa kepada Arab. Kemudian mari pula Ishaq melalui ibu dia Sarah, maknya Ishaq tu nama dia Sarah. Jadi Sarah ni isteri yang pertama, tapi dapat anak kemudian, dapat anak ke dia sikit. Itu ketentuan Allah Azza wa Jalla yang telah Allah Ta'ala sebut kepada kita, maka kita mengatakan itu yang patutnya. Kemudian dari anak Ishaq ni Bani Israel ni, puak-puak Rom, Yunan,
Arman, nama kabilah dia, dan Bani Israel. Ishak ni hidup umur dia selama 180 tahun dan dia mati di Ardil Muqaddasah, mati di Palestin. Dan dikebumikan dekat dengan ayah dia Ibrahim Al-Khalil. Sebab itulah dipanggil Madinatul Khalil yang ada di Palestin. Maka Yaqub termasuk dalam orang yang diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim AS melalui ayah dia. Siapa dia? Ayah dia Ishak. Ibrahim nasihat kepada Ishak, dan Ismail termasuk dalam Yaqub. Jadi Yaqub ni bapa kepada Israel, ataupun Israel bapa kepada Bani Israel ini, dia tak sempat jumpa dengan tu ayah dia Ibrahim. Innama wulida ba'da mauti Ibrahim. Yaqub dilahirkan setelah matinya tok dia Ibrahim. Tapi agama ni satu je, semua datang daripada Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi Yaqub telah berwasiat kepada anak-anak dia sebagaimana wasiat tok dia Nabi Ibrahim pada anak-anak dia. Asya Yaqub 147 sanah. Nabi Yaqub umur dia 147 tahun dan dia mati di Mesir. Wa awsa an yuhmal ila ardil muqaddasah. Dia kata, bawa balik mayat aku, letak ke bumi di bumi Palestin, dan dikebumikan dekat dengan ayah dia Ishak. Dan Yusuf bawa ayah dia tu hantar balik kepada mana? Ke bumi Palestin. Wallahu alam. Adapun isteri Nabi Ibrahim yang lain, iaitulah setelah matinya Sarah dengan Hajar, maka kitab sejarah kata tazawwaja imra'ataini minal Arab. Dia kahwin lagi dua orang lagi dari kalangan orang Arab. Ihdahuma nama dia Qantura, seorang lagi nama dia Hajura. Jadi dengan Qantura dia ada 6 orang anak laki-laki, dengan Hajura dan wal ukhra Hajura, dia wal ukhra Hajura. Wallahu alam. Itu yang disebut oleh Tabari dalam kitab. Kata di pencatat riwayat cerita Ibrahim ni, dia kata tak usah duk carilah nama apa, isteri dia nama apa, cucu dia nama apa. Yang penting dalam sejarah Ibrahim ni, iaitulah apa dia? Da'wat Ibrahim Al-Khalil ila tauhid, murnikan tauhid, murnikan akidah. Itu yang penting dalam sejarah. Cuma oleh kerana manusia ni dia suka nak tahu cerita, betul tak? Suka dengar Ibrahim mari bila, Sarah di mana, Hajar kat mana, siapa anak dia, berapa umur. Itu cerita-cerita yang kita buat. Nabi berkata hadisu an Bani Israel wal haraj, mu ceritalah daripada Bani Israel tak ada kesalahan apa-apa kecuali yang menyentuh tentang ismatul anbiya, kita akan keraskan di situ insya-Allah. Jadi ana kaji cerita ni dalam buku Mekah ni, nak tahu tarikh kedatangan Ibrahim, ziarah anak dia Ismail di Mekah, sukar. Sebab dalam Bukhari dia sebut mula-mula dia mari tak tinggal, lepas pada tinggal dia mari pula, tiba-tiba dia datang pula nak sembelih dah Ismail. Lepas tu mari pula nak bina Kaabah, mari pula ziarah, Ismail dah kahwin. Dia suruh ceraikan isteri yang tu sebab budak tu nakal, tak kena tok bapak mertua, ceraikan. Lepas tu dia datang pula bina Kaabah. Jadi waktu mana susunan, sukar sebab tidak ada fakta yang jelas yang menyebut demikian. Telah kita sebut dalam kitab kita ni, kita kata kita ikut tartib apa yang disebut dalam Bukhari. Wallahu alam, itu yang lebih selamat. Kalau duk cari cerita Israelia, habis masa, habis tempoh. Buat apa tempoh? Cerita dah berlaku. Allah Ta'ala sebut di akhir ayat kita ni. Tengok akhir ayat. Ayat 134. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Mereka itulah satu umat yang telah berlalu sejarahnya. Nabi Ibrahim telah berlalu, Nabi Ismail, Ishak, Yaqub telah berlalu. Masing-masing laha ma kasabat, bagi mereka balasan apa yang telah mereka usahakan, dan bagi kamu pula balasan apa yang kamu usahakan, dan kamu pula tidak akan ditanya atau dipertanggungjawabkan tentang apa yang mereka telah lakukan. Jadi kitanya
Lah ni kalau kita baca sejarah, kita ambil ibrah daripada sejarah yang berlaku. Maka dalam tafsir kata ai ma ya ma'syaral yahud wan nasara. Hei Yahudi dengan Nasara yang mendakwa Ibrahim itu Nasara, Ibrahim itu Yahudi, Nasara kata Ibrahim Nasara. Da'u zikral aba wal ajda. Mai kita ingat tentang perjuangan datuk nenek kamu dulu. Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub dan orang-orang Islam dari kalangan anak cucu mereka. La yanfa'ukumul intisab ilaihim. Tak ada manfaat kamu kata kamu ni anak cucu Ibrahim, cucu ni, sedangkan amalan kamu menyalahi peraturan Ibrahim. Tidak memberi manfaat kepada kamu keturunan semata-mata kalau kamu buat benda yang menyalahi ajaran datuk nenek. Dan mereka telah berlalu. Kita yang hidup hari ini masih lagi diberi ruang dan peluang oleh Allah Azza wa Jalla untuk meneruskan ibadat, meneruskan akidah kita tauhid, meneruskan perjuangan. Kita berjuang sebab setiap kita akan dipersoalkan dengan apa yang kita buat, dan kita tidak ditanya dengan apa yang orang buat. Kalau kita nak suruh tanya orang buat, penatlah kita. Tak, semua benda kita kena check belaka. Kita mengatakan itu satu masalah yang besar. Maka ayat ini sekaligus mengatakan bahawa semata-mata keturunan tidak memberi kesan kecuali apabila orang itu apa? Orang itu benar-benar beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kamu tak beriman, kamu tak seduk buah besar, tak seduk kerah kepala, duk bangga dengan keturunan tidak memberi kesan kepada kamu kecuali apabila kamu benar-benar beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka para jemaah sekalian, itulah yang besar dalam kehidupan kita ini, insya-Allah. Sekarang kita ambil 5 faedah daripada ayat yang kita baca. Ayat yang pertama, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Setakat tu ya, berarti setakat tu. Kalau kita panjang lagi. Maknanya siapa yang tak suka kepada Nabi Ibrahim, itulah orang yang bodoh, diri dia tak cerdik. Jadi jawab dianya tanda pelajar. Jawab dianya annal mukhalifina lirrusul sufaha. Semua orang yang menyalahi dakwah Rasul itu orang tak cerdik belaka, orang bodoh belaka tu. Tak kira lah dia Arab ke, dia Ajam ke, dia Melayu ke, dia berapa, yang lawan dakwah Rasul maka tak cerdik. Kasar ni ustaz ni, kata kau orang tak cerdik, sabar dulu. Tanda tuan-tuan, setiap orang lawan dakwah Nabi Allah panggil sufaha, orang tak cerdik. Tengok Allah sebut satu lagi kumpulan tak cerdik, nama dia munafik. Surah Al-Baqarah 1 ayat 13. Ala innahum humus sufaha. Ingat, puak-puak munafik itulah orang bodoh. Kalau cerdik, mikir pun, bisnes, bodoh dari sudut akidah. Baik, Allah kata kepada Yahudi yang provokasi tentang pertukaran kiblat di Madinah, tanda surah Al-Baqarah 142, sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Allah bagi tahu awal ke Nabi, mutukar kiblat ni akan bercakap orang bodoh di Madinah. Sehagi akan berkata-kata sufaha, orang bodoh di kalangan manusia. Apalah Muhammad ni, semalam ikut kiblat kita ke Baitul Maqdis, hari ni tukar ke Mekah. Tak konsisten, tak ada pendirian. Oh, dia punya provokasi berat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata semua tu geng bodoh. Sama ada Yahudi, munafik, kafir, semua bodoh. Fa innahum wa in kanu azkiya. Kalau mereka itu orang cerdik, orang yang boleh menggunakan akal fikiran yang baik, nescaya mereka akan berfikir, kenapa Allah suruh tukar kiblat? Kenapa? Jadi ni dok main apa Muhammad ni? Dia panggil provokasi ni. Inilah di antara ayat yang cukup berbahaya pada jemaah sekalian. Kalau tidak kita dok main lagi tu, dok main kerah kepala, tak reti bahasa kata orang. Baik, kita berpindah kepada faedah yang kedua.
Ayat 131, idz qala lahu rabbu aslim, Ibrahim serah diri kamu kepada Allah. Terus Ibrahim, aslam tu li rabbil alamin, aku telah serahkan diri kepada Allah pemilik alam ini. Jadi ulama tadabbur dia kata di antara aslam tu dengan Rabb, aku serahkan diriku ni, serahkan kepatuhanku ini untuk Allah pemilik alam ini. Wa ka'anna zikra rububiyyah wa na'ul illah. Sebab apa kita serah diri? Sebab apa kita akur? Kenapa kita taat? Sebab yang memerintahkan kita itu Allah pemilik alam ini. Maka aslam tu, aku serahkan diri aku hanya kepada Allah yang berhak dipuja, disembah, dipuji, kerana dia pemilik alam ini. Jadi tiba-tiba kita hari ini dakwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta tolong, hanya kepada kami sembah. Tiba-tiba lepas solat pergi cari tunggu kayu, pergi cari pusu, pergi cari kubur-kubur, giduk gosok, giduk minta dengan orang mati. Kita kata bercanggah, mulut kita bercanggah dengan perbuatan, kita kata ini jangan. Jadi murnikan akidah, kita hanya tunduk kepada Allah Azza wa Jalla, kita berdoa kepada Allah, kita minta pertolongan dengan Allah Azza wa Jalla semata-mata, jangan minta dengan orang lain. Dan sekarang ni timbul isu nak tawasul dengan orang mati, tawasul. Kita kata benda tu benda khilaf. Benda tu benda khilaf. Dengan sebab khilaf ni lah mula-mula saya disenarai hitam oleh sebuah negeri yang Allah Ta'ala lah balas perbuatan buruk mereka, buat tuduhan jahat kepada kita. Atas dunia ni bebaslah, awak bebas. Tapi senarai hitam itu akan membawa risiko besar di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita kata benda itu khilaf, tiba-tiba dia kata kita mengkafirkan orang bertawasul. Ini satu tuduhan jahat. Baik, benda itu benda khilaf. Tapi kalau kita doa terus pada Allah Azza wa Jalla, tak ada siapa ingkar, tak ada siapa komen. Tapi kalau duk main tawasul sini, ada orang kata boleh, kata tak boleh, kita kata berisikonya apa lorong yang kita ambil. Jadi kenapa kita tak ajar kepada masyarakat yang senang, yang mudah, yang murni, yang tak ada dipertikaikan oleh orang-orang. Tiba-tiba bila ada orang pertikai, kita sebut pandangan orang pertikai, kita pula dituduh sebagai pengkafir orang. Kita kata penuduh itu kamu bertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sekarang atas dunia bebas bergerak ke sana sini, menjatuhkan hukuman kepada orang tanpa bicara. Kita tunggu di hadapan Allah Azza wa Jalla, yauma tublas sarair, hari didedahkan segala rahsia. Baik, kita tak nak panjang isu ni. Nak bagi tahunya jalan yang murni, yang solid, yang piau, tak ada siapa boleh pertikai, iaitulah apabila kita berdoa kepada Allah semata-mata, tapi kita mencari juga jalan yang berisiko. Kenapa? Itu yang kedua. Kita berpindah kepada yang ketiga. Tengok, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak cucu dia, Nabi Yaqub berwasiat kepada anak cucu dia. Maka wasiat ini, tulis, wasiat ini sangat penting. Wasiat ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Kita sebagai bapa, sebagai ayah, kena sentiasa berpesan kepada anak cucu kita. Kalau ayah tak ada, jagalah diri baik-baik. Tauhid kepada Allah Azza wa Jalla jangan dicalarkan, jangan rusakkan. Kita pesan pada anak-anak kita, kalau aku mati, ini sunnah yang Nabi kita ajar. Salat jenazah kepada ayah, tak suruh letak benda pelik-pelik atas kubur, tak suruh bangun kubur aku besar-besar. Aku dalam kubur dengan ibadat, dengan amalan, bukan dengan perhiasan di atas kubur. Ni dia buat perhiasan atas kubur pelik-pelik lah, macam kek hari jadi, ya kubur. Membazir belaka tu. Berapa satu sekuntum bunga tu berapa harga? Kalau pergi makan orang miskin lagi baik. Dan Nabi kita melarang buat binaan atas kubur. Hari ni kubur yang dikatakan wali-wali, kubur besar belaka. Imam Syafi'i larang bina atas kubur. Kubur Imam Syafi'i bersinar di Mesir. Tak siapa-siapa pergi tengok.
Apa nak buat? Jadi pentingnya wasiat. Kita tengok syekh-syekh yang mati, yang kubur-kubur mereka diperhiaskan begitu rupa, sebab waktu hidup dia begitulah keadaan dia. Kecuali kubur-kubur yang diunayai, seperti kubur imam-imam yang besar yang telah diunayai oleh pengikut-pengikut pentaasuk yang mari kemudian ni buat binaan, kita mengatakan mereka bertanggungjawablah terhadap imam yang telah meninggal itu. Maka dalam ayat Quran ini isyaratun ila al-wasiyah, lebih-lebih lagi ketika kita rasa kita dah uzur, jantung pun masalah, kencing manis pun tinggi, berasa nak mati, maka wasiatlah kepada anak cucu supaya jaga agama, jaga akhlak, jaga ibadat. Dan kalau kita ada apa-apa tanggungjawab dengan orang, aku ni contohnya pemegang amanah ni, nama orang, tanah ni bukan tanah kita, saya dulu jaga je, kena bagi tahu semua pada anak cucu. Kalau tidak, mereka akan ambil tanah orang, dikatakan tanah pusaka, naya. Mereka akan makan hak orang tanpa izin, makan hak orang tanpa hak, sebab ayah dia tak tulis wasiat, ayah dia tidak berwasiat. Allahu Akbar. Jadi para jemaah sekalian, tulis wasiat ini penting, berwasiat kepada anak cucu ini penting. Sebab apa? Itulah pesanan kita. Kalau mereka langgar apa yang kita sebut, mereka bertanggungjawab depan Allah Azza wa Jalla. Sekurang-kurangnya kita ada wasiat. Yang keempat, Allah Ta'ala sebut di sini panggilan. Tengok, Yaqub kata apa? Qala li banihi wa wassa biha Ibrahim banihi wa wassa bi Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya. Jadi bila kita nak nasihat kepada anak-anak, kita kena panggil dengan lemah lembut. Anak, sayang, Alung, Angah, mari sini. Ya, barulah mudah dengar orang tu. Mudah dengar. Sama juga dengan orang-orang yang kita nak dakwah, saudara-saudara, para pendengar yang disayangi, yang dikasihi. Marilah kita tingkatkan takwa kita, berubah kita kepada dia. Jadi kita kena apa? Panggilan tu biar mesra, panggilan tu orang panggil biar kemas. Jangan duduk memanggil tak terkalu, duduk baikin tak terpasal. Jadi anak pun tak dengar lah kita kalau kita buat macam tu. Kita tak dengar. Sebab apa tak dengar? Sebab mereka kata ayah ni baikin tak terkalu jadi talatuf fil khitab penting. Jadi jangan duduk panggil ikut saya. Anak murid pun sama juga, para pendengar kita, audien sama juga. Patutlah bila kita cakap dengan orang bukan Islam, jangan panggil kafir dia, kafir masuk Islam, dia pelari. Kita panggil saudara yang belum Islam. Saudara yang belum Islam, mari kita bincang tentang agama ini. Kita sebut kebaikan-kebaikan yang kita ada, mudah-mudahan mereka juga akan bagi. Dan tengok di akhir ayat 132, selepas wasiat, fala tamutunna illa wa antum muslimun, sentiasa jaga agama ini, jangan lupa, jangan lara, jangan lalai. Nanti kamu lupa, lara, lalai, nanti kamu tak boleh apa? Tak boleh nak ingat kamu mati dalam keadaan tidak husnul khatimah, wal iyaz billah. Sebab kata di para ulama, al a'malu bil khawatim, amalan itu dengan ayang terakhir. Manakala orang ni jahat sampai ketua, taubat, insaf, ikhlaskan taubat, dia masuk syurga insya-Allah. Tapi kalau dia baik, sepanjang hidup dekat nak mati jadi benda tak baik, lagi dahsyat. Jadi kita berusahalah menjadi orang yang baik biiznillahi azza wa jalla. Semoga kita selamat di dunia dan aman di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ayat yang terakhir yang kita baca tadi, ayat am kuntum syuhada, kamu saksi ke tidak ketika kedatangan Nabi Yaqub nak mati? Dilalatun azimatun wa ihaun qawiyyun amikut ta'sir ala ahamiyatil aqidah. Jadi Nabi Yaqub berpesan, ma ta'buduna min ba'di, maka pesanan yang paling besar sekali para jemaah sekalian, pesanan kita kepada anak cucu kita supaya jaga akidah, jaga segala perkara yang kita ada ni, supaya kita mati dalam keadaan Islam. Ini masih lagi dalam isu yang keempat masih lagi yang keempat. Sekarang baru saya pindah yang kelima. Pencatat tu minta maaf lah, undur balik ke belakang. Yang terakhir
ayat tilka ummatun qad khalat, semua umat telah berlalu, setiap orang telah pergi, ayah kita pergi, tok nenek kita telah pergi, maka keturunan tidak memberi faedah kalau kita tidak beramal dengan apa yang ditinggalkan oleh datuk kita. Nabi Ibrahim bagi tahu kepada anak cucu dia, jaga agama, jaga tauhid. Nabi Yaqub berpesan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berpesan, aku tinggal kepada kamu dua perkara, Quran dengan sunnah. Ni mari zaman kita ini ramai juga pentaksub kepada orang yang mengaku anak cucu Nabi. Allahu Akbar, naik kuda lagi, macam-macam pakaian, nak tengok Nabi, tengok dia lah. Kita kata tengok kepada ajaran yang dia bawa, jangan tengok kepada penampilan yang dia tonjolkan. Tapi orang wanita ni begitulah, kelih orang comel kat melompat lalu, cucu Nabi, cucu Nabi. Hak dia ajar tak kira lah hak Nabi ajar ke tidak, sanak dia ada sanak ke tidak, sahih ke tidak, tak kira belaka. Yang dia kiranya sebab orang itu comel pakai. Jadi kita kata kesianlah kita pendakwah yang tak comel ni, orang tak nak ikut sebab kita uduh. Tak, jadilah keturunan, penampilan, handsome tak handsome, bukan itu ukuran. Yang kita ukurnya taraktu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tinggal kepada kamu Quran dengan sunnah. Kalau amalan tak ikut sunnah, walaupun dia mengaku cucu Nabi, kita mengatakan kita ikut datuk, kita tak ikut cucu. Yahudi mengaku Ibrahim Yahudi, Nasara mengaku Ibrahim, kata tidak, Allah kata tidak, maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Sama juga kalau orang lain mengaku jadi cucu Nabi, kita kata kita tak ikut cucu, kita ikut tok ayah dia. Apa yang ditinggal oleh Nabi sunnah, itu yang kita amalkan. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan kita dapat keamanan di akhirat, insya-Allah. Jadi kita akan sambung lagi ayat 135, 136, 137, 138 dalam sini akan datang, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.